Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ni hao, Assalamualaikum. Selamat petang, Uncle, Aunty dan kawan. Baiklah, saya Syarul. Pada sesi yang lepas kita dah bincangkan kenapa kita tak nampak Tuhan. Dan kerana kita tak nampak Tuhan dan kerana kita boleh tak nak percaya Tuhan. Dan kebanyakan orang, nanti saya akan bincangkan juga kenapa orang tak nak percaya Tuhan, dan salah satu sebabnya memang pasal tak nampak Tuhan. Kenapa aku nak buat? Aku tak percaya Tuhan pun, kalau aku tak sembahyang, aku buat baik lebih kurang cukup lah. Aku tak perlu, sebab dia tak nampak Tuhan takkan hukum dia terus, Tuhan takkan hukum dia dan masa tu juga, ataupun bagi siapa yang sembahyang ke, siapa yang buat baik ke, balasan masa tu juga. Memang kebanyakan orang kata, alah kita, masa kita dah pencen nanti dah tua, kita carilah Tuhan, kita buatlah baik, kita pergilah sembahyang. So masa muda ni kita carilah duit banyak-banyak kan. Kenapa kita kena fikir pasal Tuhan kan? So ini antara satu persoalan yang biasa, sebab orang kalau macam konsep Tuhan ialah satu Tuhan yang kita percaya kerana kita ikut orang. Ataupun kita percaya alah Tuhan baik, kita janji kita buat baik lebih kurang, tak dengan tipu semua, we should be okay. Betul ke? Sebab deep inside kebanyakan orang tak percaya. Jadi dia ada persoalan macam ni. Okey, baiklah, kita tak nampak Tuhan. Saya dah argue sebelum ni. Tuhan jadikan dia tak nampak, pasal dia nak tengok ada tak orang walaupun tak nampak dia boleh buat baik. Jadi apakah tujuan sebenar hidup kita kali ini, dan akan sambungkan dengan yang topik soalan saya nombor 1. Apakah tujuan sebenar hidup kita? Tujuan sebenar hidup kita dalam perspektif Islam, dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadat kepadaku. Okey. Takkan kita hidup ni untuk beribadat je, Syarul, kan? Tak logik lah tu. Takkan nak sembahyang saja, kita kena kerja, kita kena buat macam-macam. Betul. Tapi ibadat dalam apa yang dimaksudkan dekat sini adalah nama Islam tu sendiri, Muslim. Islam ni adalah daripada dia punya kata, root word dia kata asal daripada salam, samlimin, saya tak pakai baju tu. Maksud satu keterangan, satu kebahagiaan, satu ketenangan yang kita akan dapat bila kita, when we submit our will willingly to the will of God. Bila kita submit, kita menyerahkan segala apa yang kita mahu, bukan apa ikut kita, tapi kita menyerahkan apa yang kehendak kita, macam mana nak cakap, kita bagi sepenuhnya. Aku hidup ni kerana Tuhan. Apa yang Tuhan suka aku buat, apa yang Tuhan tak suka aku tak buat. Ini Allah kata, that is what it means dalam cerita kata. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabadikan diri aku kepadaku. Okey, persoalannya kat sini kita nak tengok apa yang Tuhan suruh kita buat yang baik. Kat sini bukan kata serve tadi kita macam sembahyang, duduk kat masjid, baca Quran 4 jam. Tidak. Itu semua tak betul. Itu mungkin 5 ataupun 10%, nanti saya akan ujarkan, untuk menguatkan 90% daripada segala untuk hidup kita secara amnya. Tuhan suruh buat kita, sebab saya cakap tadi dekat dalam dunia ni ada orang pelbagai-bagai tujuan hidup, dan kalau tujuan hidup dia baguslah, tapi ada juga orang yang macam selfish, kita pun tak ada juga macam, kita tak tahu apa yang bagus, macam minum arak ni okey tak? Ada orang kata kalau kita gunakan akal kita selagi benda tu tak mendatangkan mabuk, so kita okey. Dan orang kata kalau pakai baju, ada kan setengah orang kata, kenapa orang Islam ni tutup perempuan ni kan, elok lelaki pun tutup sekali, adil kan. Itu adil pada segi kita kan. Memang kalau nampak perempuan memanglah panas, tak dapat dinafikan, memang kurang selesa. Tapi lama kelamaan kalau tanya orang perempuan, dia rasa benda tu okey.
Of course, that's not a good reason untuk kita rasa okey ke tak okey. Benda tu tetap tak selesa. Memang kalau dipilih dari segi apa yang dia suka, memang dia nak bebas pakai lebih bebas, pakai apa yang memudahkan, menyenangkan. Tapi bila kita dah bagi satu kebebasan, kelonggaran tu, banyak manusia yang sebab dia tak ada spesifik macam mana kan. Yang Tuhan basically dalam Islam mengatakan kita kena menutup macam perempuan tempat-tempat yang boleh mendatangkan yang lelaki sukalah, macam buah dada, punggung ke, nampak cantik kan. Macam of course kita boleh tengok, of course dalam cerita macam ni dua-dua kena memainkan peranan masing-masing. Lelaki kena tengok bawah, jangan tengok, dan perempuan kena tutup. Itu je. Dan perempuan buat ni pun kita tak boleh paksa dia. Kalau paksa pada Islam tak boleh maksa. Dan dia memakai benda tu walaupun dia kurang selesa, tapi dia pakai, dia tahu dengan menutup tu dia akan mengurangkan sedikit apa kata, macam nafsu orang lelaki tengok dia macam tak adalah daripada main dengan perempuan yang tak pakai kan. Sebab kata kalau macam kata modest, siapa yang tentukan how modest? Ada setengah orang kata tak pakai apa-apa pun modest. Itu okey. Ada setengah orang tu macam pakai betul-betul pendek, kalau tak tengok macam membazir macam. Jadi kita tak ada satu yardstick kata okey tak okey. That's why kita ada pelbagai takrifan dan kita ada sentiasa akan masalah. Jadi Tuhan kata kalau nak ikut, kalau kau percaya ada Tuhan dan ikut apa yang Nabi suruh, Nabi kata tutup. Walaupun kita mungkin tak suka, itu adalah satu kita submit our will. Kita tak suka benda itu, tapi kita tahu dengan kita berkorban, benda itu boleh create benda yang lagi bagus. Yang bukan kata perempuan 24 jam kena pakai tudung. Dia kalau dengan orang yang tidak ada hubungan keluarga ataupun mahram, dia panggil orang yang dia boleh berkahwin. Dalam rumah dia nak pakai seluar pendek ke apa semua tu, itu tak kisah. Jadi benda tu decent dalam rumah, itu tak kisah. Tak pakai apa dengan suami pun, itu tak ada masalah. Dia lelaki untuk suami, lelaki untuk isteri, dan isteri untuk suami. Mereka saling melengkapi. Okey, kita dah. Itu secara umum kita memberikan. Dan saya cakap, hidup kita adalah sebagai satu ujian. Supaya Tuhan tak nampak. Kalau Tuhan nampak, apa makna ujian tu lagi? Dah tak nampak ujian. Dah. Itulah Tuhan, kau gila aku tak percaya. Kau tak nampak syurga neraka. Maksudnya dia masukkan kita terus dalam syurga atau neraka. Benda tu tak logik. Dan Tuhan nak test kita. Boleh tak dengan tak nampak kita boleh buat baik. Dan apa yang Tuhan kata, yang satu, of course ada cerita pasal jin untuk orang yang tak tahu. Orang Islam percaya selain daripada manusia, ada juga dipanggil makhluk jin ataupun setan. Setan ataupun iblis, the devil, part of jin. Dia boleh percaya ataupun dia tak percaya. Siapa yang baik ikut cakap Tuhan, dia okey. Siapa yang tak. Jadi apa yang Tuhan kata suruh, selain daripada cara amnya, mungkin lima tiang agama macam satu dia mengaku Tuhan tu satu dan Nabi Muhammad membawakan Al-Quran itu adalah hamba pesuruh yang terakhir daripada deretan prophet daripada Nabi sebelum, daripada first human, Nabi Adam tu bukan seorang Nabi, sampailah Daud, Ibrahim, David, Moses, Jesus, Noah, Yakub. Itu semua Nabi yang buatkan satu agama, bertuhankan yang satu. Tapi dia punya ruling, syariat dia mungkin lain sikit. Jadi kita percaya satu, nombor dua, kita kena solat 5 waktu, sembahyang. Of course sembahyang tu untuk setengah orang lain, agama lain dia rasa benda itu susah. Tapi bayanglah, kita sembahyang ni kita nak berjumpa dengan Tuhan yang jadikan kita cakap dengan dia, kita mengadu. Of course ada cara kita baca dalam sembahyang, kita sama-sama satu sah walaupun menteri ke apa datang lambat duduk belakang dan kita boleh shoulder to shoulder kan, satu imam. Banyak orang nampak that beauty. Kita ada time kita. Walaupun kita busy macam mana, time sembahyang kita kena sembahyang. Kita kat shopping complex kita kena sembahyang. Kita kena sembahyang 5 kali. Terutama lelaki, dia tak ada cuti. Dan seeloknya kita sembahyang dekat masjid. Kat situ kita boleh kenal orang, boleh tolong orang. Sekarang kita dekat dunia ni, dekat sekarang ni, kita jiran sekeliling pun kita tak kenal. So that's the best place, kita jumpa 5 kali dan orang ni hidup bukan untuk diri sendiri. Macam satu saya cakap tadi, kenapa kalau tak ada konsep Tuhan ni,
kita submit our will, we will submit to our own will, our own selfish will. Ini apa jadi pada sekarang ni sebab kita tak percaya. Kita fikir apa untuk aku dan aku dan aku. It's always me. Dan kenapa aku nak tolong orang lain? Kalau aku tak percaya pada Tuhan, aku ni dijadikan is accidental product daripada Big Bang apa semua dan aku ada kat sini. Suka hati aku lah. Kalau dia tak percaya kepada hari pembalasan, kalau aku mati, kenapa aku nak tolong? Mungkin kita boleh rasa seronok sikit kalau semua. Then that's okay kalau dia nak buat. No, tapi there is nothing tak ada sense of ultimate justice. That's why kat sini nampak, sebab kita nampak Tuhan suruh kita buat baik. Again, apa tujuan hidup kita? Nombor 2, selain yang penting tujuan memang satu je. Tuhan suruh ikut apa yang dia buat, disuruh dan jauhkan apa yang dilarang. Itulah tujuan hidup kita. Mungkin tambahan daripada itu, Tuhan juga jadikan macam dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Tuhan nak menjadikan kita sebagai khalifah. Khalifah di dunia ni macam God, representative, wakil Tuhan untuk menjaga alam dunia ni. Macam kita amanahkan kepada kita. Jadi dekat situ bukan setakat kita, itu adalah satu suruhan, ikut will of God. Jaga dunia ni untuk kebaikan. Jadi kat situ kita kena jaga, uruskan dunia ni sebaiknya. Jadi kita kena jaga nature, environment, kita kena jaga binatang, jangan laut, hidup sebaik yang mungkin. Jangan kita nak pakai ikut nafsu, kita kena hormat orang ni. Kita macam mana sebaik yang mungkin. Jadi kita ada sense of what is right and wrong, how much. Of course kita kan ikut sebaik yang kita boleh, secara moderate. Itu yang kita nak. Itu tak boleh ke? Itu Tuhan suruh benda tu. Jaga. Dia tak ada satu agama yang betul-betul, saya rasa kecuali Islam, yang nak kita menjaga dunia ni sebagai salah satu ujian, sebagai itu amanah pada kita. Itu Tuhan minta. Jadi, dan yang saya suka lagi, dalam surah Ali Imran, chapter ketiga, ayat 110, Allah cakap itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah kata orang Islam, siapa yang percaya pada orang Islam ni, pada betul Islam, dia lah umat yang terbaik. Kenapa umat yang terbaik? Jadi dia kata umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Islam ni sepatutnya umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia sebab dia mengajak orang membuat kebaikan. Tak ada satu dalam agama yang menjadikan baik atau berjaya ni kalau kita mengajak orang buat baik. Dan dia menghalang daripada orang buat keburukan. Tak ada. Dan kerana dia percaya, waktu minu nabilah, kerana dia percaya kepada Tuhan. Jadi terpulang. Memang tuan-tuan ni hujan tak nampak, tapi orang ni bukan dalam surah Wal Asri. Ini adalah simpulan tujuan sebenar hidup kita. Surah ni sangat-sangat pada saya cantik. Saya akan terangkan secara lebih terperinci mengenai hikmah tujuan hidup sebenar. Dia surah 103, surah Asri, Wal Asr. Kalau tak ada ayat Quran lain, dengan satu surah ni sebenarnya sudah cukup untuk menyimpulkan tujuan hidup Muslim di dunia ni. Allah Wal Asri. Wal Asri ni Tuhan yang menjadikan dunia ni semua, Tuhan tu bersumpah. Bila Tuhan bersumpah tu, dia satu benda yang serius. Dia nak manusia, take note, okay? Wal Asri. Dia bukan setakat masa. Seorang bersumpah dengan masa yang dijadikan. Wal Asri ni satu masa macam orang Islam sembahyang asar, petang, sebelah petang. Daripada 5 sampai 7. Jadi time tu short. Dia kata dunia hidup ni macam 2 jam. Dekat Arab sana, masa zaman 7th century, dia tak ada lampu jalan apa semua, tak ada elektrik kan. Jadi whatever business dia kena buat, dia kena habiskan dalam masa 2 jam tu, dalam masa asar tu. Jadi dia kena habiskan. Jadi Tuhan tunjukkan masa ni adalah satu masa yang sangat sibuk, dan kita memang, dia gambarkan dunia kat kita memang kita sibuk. Wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sumpah, memang kata Tuhan sumpah sesungguhnya demi masa memang semua manusia akan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali
Illal ladzina amanu, kecuali orang yang percaya. Kita boleh tak nak percaya. Tapi dos yang percaya wa tu'minuna billah wa ta'muruna bil ma'ruf, kita percaya kita buat baik. Kita halang orang daripada buat tak baik. Bukan cakap bila kita percaya illal ladzina amanu, kecuali orang yang percaya wal amanu wa amilus solihat, yang membuat baik, buat segala benda yang baik. Over and above that, ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Benda semua wah. Maksudnya dia bukan kata either or. Maksud dia kena percaya, dia kena buat baik, dia kena berpesan-pesan, menyampaikan apa yang hak, apa yang betul, apa yang baik, dan pesan-pesan dengan kesabaran. Satu benda yang cantik sabar ni is more to like istiqamah, sabar dan perseverance, dan istiqamah. Untuk kita buat baik ni susah. Tapi lagi susah untuk kekal dalam baik. That's why kita sama kita, macam Tuhan kata, kita kena tolong sama kita. Sampai bila kita kena buat baik? Sampai kena kita berpesan-pesan dengan benda yang betul. Yang ini pada saya salah satu pesanan yang, of course pesanan yang hak ni macam-macam. Yang hak kata kita kena cakap walaupun benda tu tak, kita tak suka nak cakap. Kadang nak tegur orang ni kita macam, nak ajak orang buat baik tu senang, tapi nak cakap benda yang hak, dia akan takut melukakan perasaan orang. Saya tengok ada satu Joe Biden punya, dia mungkin dia baca satu hadis yang bagus. Dia kata kalau macam, dia kata macam mana ke? Kita lupa. Dia kata kalau kita tak suka satu benda yang mungkar, yang tak baik, dia kata kalau boleh kita tahan dengan tangan. Kalau tak boleh ni dia kata, dia baca nak hadis Nabi, tak boleh tahan. Kalau kita boleh tahan satu benda elok, tahan dengan tangan. Stop it. Kalau kita tak boleh, kita takut kalau kita tangan tu, tahan ni orang tu akan hentam kita. So dia kata kita cakap dengan mulut baik elok-elok, kata-kata jangan buat benda macam ni, tak elok. Elok kita cakap elok. Kata kalau tak mampu pun kita kena tahan dengan hati. Kita tak boleh suka pada satu benda yang kita tak cakap, tapi kita nampak aku tak suka, aku nak tahan, tangan tak sanggup, nak cakap pun nanti orang tu akan hentam aku balik. Aku mesti tak suka dan kita beredar daripada situ. Itu yang beredar tu, itu selemah-lemah iman. So, mungkin keadaan tu tak. Memang kalau macam, ya ada satu contoh yang macam kebelakangan ni, kadang-kadang bila kita cakap something against our boss, kadang-kadang memang kita terpaksa resign. Sebab kita against orang yang authority. Setengah tu zaman dulu, dengan raja yang zalim, mungkin kita cakap against orang yang diktator ni, mungkin kita akan dipenjarakan, mungkin kita akan dibunuh, hatta dibunuh pun ada. Tapi menyampaikan benda hak ni satu benda yang penting. Jadi dekat sini rumuskan wal asri innal insana lafi khusr, semua saya akan rugi. Dan saya suka dekat sini saya bagi Ustaz Noman Alihan punya analogi, macam dia kata, kebanyakan manusia ni sebenarnya dia tak sedar. Tak masa ni kita sebenarnya tak sedar, we are drowning, kita tenggelam dalam air dan kita unconscious. Tertidur dalam air. Illal ladzina amanu, tiba-tiba dia sejaga. Tiba-tiba dia percaya, Tuhan logik, Tuhan tu ada, Tuhan suruh aku buat baik. Illal ladzina amanu. Jadi the moment illal ladzina amanu wa amilus solihat, dia kena buat baik. Buat baik ni buat apa baik? Semayang, Quran ke apa-apa. Maksud dekat sini, dia tersedar, masuk dalam air, dia nak selamatkan diri, wa amilus solihat, dia kena buat baik. Tapi as he want to swim ke atas, masa nak berenang selamatkan diri atas, kaki dia terpaut, terikat dengan anak dia, dengan keluarga dia, dengan jiran dia, dengan kawan dia. Diorang semua tarik ke bawah. Sebab kita ada tanggungjawab kepada orang yang kat bawah. Sebab kat situ, untuk kita selamat, kita kena selamatkan orang kat bawah kita yang terikat kita. Sampai bila? Sama ada kita mati ataupun dia mati. Of course dekat situ ada sampai tu masa. Dia macam Ibu Nabi Muhammad pun kata, apa yang saya boleh buat, apa yang Nabi boleh buat adalah menyampaikan benda yang hak. Kadang-kadang kita kena buat pilihan tu sendiri. Itu macam Tuhan kata. Macam Islam ni kita kena fikir, aku ni logik ke tiba-tiba ada kat sini. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih untuk percaya ataupun tak percaya. Dan kebanyakan orang, sebab benda semua tak nampak, baik dia kerjakan dunia, harta yang nampak daripada untuk benda tu. Syarul lah, kita buat lebih kurang lah kita tu. Ada benda tu. So kebanyakan orang tak percaya. Jadi kalau kita betul-betul percaya, ini tidak mengatakan agama lain tak baik, tidak mengatakan ateis pun tak baik.
Ramai lebih baik daripada orang Islam. Dan orang Islam pun ramai lebih jahat daripada orang bukan Islam. Itu bukan persoalannya. Kita tak boleh salahkan orang atas agama. Agama cakap macam ni. Ya? Jadi masing-masing, ini satu ujian kepada masing-masing. Kalau nak hukum agama, tengok apa agama tu cakap. Saya rasa benda itu sangat-sangat penting. Selepas ni saya akan ceritakan mungkin lagi satu, kalau saya habiskan terus dekat sini, apakah tujuan hidup sebenar, hikmah yang pergi situ macam, pada saya ibadah Islam ni ada dua yang besar. Satu adalah ibadah spesifik macam ataupun 5 pillars of Islam. Basically, start off kita kena percaya Tuhan itu satu dan Nabi Muhammad ni yang membawa suruhan. Nabi Muhammad is last and final messenger of God daripada keseluruhan messenger yang sebelum ni. Sebab kalau the moment kita tolak Nabi, kebanyakan orang boleh percaya pada Tuhan, tapi untuk Nabi Muhammad, aku ada agama, dia agak susah. Sebenarnya kalau kita tolak Nabi Muhammad, kita sebenarnya akan tolak Tuhan juga. Sebab dia berkait. Sebab Nabi Muhammad yang bawa. Jadi agak susah untuk orang macam ambil Quran, dia tolak hadis. Dia berkait. Kalau kita tolak Nabi Muhammad, sebenarnya kita tolak Quran. As good as that. Tapi benda tu berhubung kait. Jadi kita cuma kena tengok, ada tak yang Quran tu cakap tak elok ataupun hanya Nabi cakap tak elok. Dekat situ yang bezakan. So again, saya cakap tadi, kalau tujuan hidup kita hidup macam masing-masing, memang kita tak boleh buat apa pada orang yang selfish. Pada orang yang dictator, tak ada sense of justice, kita tak tahu buruk baik, alkohol, nak telanjang ke, nak buat apa ke. You boleh buat. Dari segi individu, mungkin setengah-setengah individu tu macam perempuan pun saya rasa dia agak oppress ke, tertindas dengan kena pakai jilbab ke apa semua tu. Dia rasa panas kan. Tapi itulah satu part pengorbanan yang sedikit dalam dunia ni untuk berapa tahun, 80 tahun, 100 tahun ke dia akan mati. Dan daripada pengorbanan tu dia menyumbang kepada dunia yang lebih baik. Kalau bayang kalau semua orang bertudung ke, semua orang tujuan hidup dia sebenar, put in other words is basically buat baik dan mengajak orang buat baik dan menghalang orang daripada buat benda yang tak baik. Itu pesan kita. Tuhan macam dia tak ada satu agama kata memang banyak orang buat baik, tapi dia tak ada kalau macam that is as a condition precedent untuk as a condition untuk you masuk syurga. So hidup, your purpose of life is to do good and ask people to do good and forbid evils, and that's the criteria for you to go to heaven. It's not that as you believe dan you percaya aja, aku percaya Tuhan, aku orang Islam, aku masuk syurga. Benda tu tak boleh. In fact, saya bagi basically the wisdom, the hikmah of why kita semayang. Satu benda is basically the testimony. Syahadah ni basically our declaration, our oath, our agreement with God. Sebab God tu tak nampak, kita angkat sebenarnya kata aku percaya engkau Tuhan dan Nabi Muhammad tu pesuruhnya. Dia dah tunjukkan cara-cara pun makan, pakai baju apa semua, secara detail. Kita ikut, this is contoh. Kita ikut dia semayang, apa yang buat baik semua kita ikut. Macam kita angkat agreement. Jadi kita bila dah nak percaya pada Tuhan, percaya pada Nabi, dia punya undang-undang, what they do and don't, dan kebanyakannya semua okey. Semua okey except for few things yang kita tak boleh buat. And ada reason kenapa kita the don'ts. Okay, satu, the first thing is kita, of course kita kena start dengan we submit our will. God, say you are one. There is no God without semua God except the one and only God that created me and the whole universe from nothing. And the Prophet Muhammad, Nabi Muhammad sebagai the last and final messenger adalah Nabi yang terakhir. Second, kita kena sembahyang 5 kali sehari. Ada kita pagi, subuh, 6 pagi tu, ada orang boleh bangun 3-4 pagi untuk cari duit. Tapi dia agak sikit saja untuk orang Islam boleh bangun, apatah lagi pergi ke masjid tengah pagi itu untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesihatan, benda semua berjalan, jantung kita, buah pinggang kita semua berjalan, kita tak suruh pun dia stop ke tak pecah batin, dia semua okey kan, sampai satu masa dan
rezeki, angin, udara yang kita hidup, hujan yang turun. Kita tak pernah minta. Kata kita bersyukur, kita minta maaf, kita minta Tuhan kuatkan. Kita tengah hari, tengah-tengah kerja, kita kena semayang juga, kita petang, kita maghrib, sunset, dan isyak. Jadi kalau tiap kali kita hidup dekat dunia ni, kita semayang, dia mengingatkan balik kenapa kita hidup kat dunia ni. Feature Tuhan. Jadi macam takkan orang macam ni dia boleh, itu yang dalam hadis juga cakap Nabi Muhammad, sembahyang ni boleh melindung diri kita daripada buat maksiat, daripada benda-benda yang Tuhan tak suka. Jadi again dekat sini, dengan sembahyang dia boleh menguatkan kita. Sebab memang senang, kita tak nampak Tuhan, tapi dengan kita sembahyang dia mengingatkan balik, kenapa aku hidup kat dunia ni. Kalau aku nak tiba-tiba nak ambil rasuah, tiba-tiba aku nak menipu, dia akan ingat, kita dah sembahyang. Dan satu sembahyang ni bukan macam kita sembahyang kita minta. Dia ada certain macam satu roh, dan kita ada certain bacaan. Kalau macam tengok macam kita dengan memuji Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita start dengan puji dia, bersyukur Tuhan menjadikan seluruh alam ni. Tuhan Maha Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin. Dan Tuhan yang menjadikan hari pembalasan. Because kita bagi that's the sense of the end. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan engkau aku meminta pertolongan. Dengan engkau aku menyembah, dengan engkau aku meminta pertolongan. Okey, ni pun agak cantik untuk kita macam sebagai seorang Islam, dia kena jam dulu macam Tuhan tak tunjuk, kita kena buat baik dulu. Macam kata Nabi Ibrahim, dia bukan macam Nabi Ibrahim kata, kau lompat dalam api tu, dia akan tersejuk. Dia tak. Nabi Ibrahim kena lompat dia minta Tuhan untuk sejukkan. Dia boleh terbakar, dia tak tahu, benda tu akan jadi sejuk. Tuhan, dia jadi sejuk. Supaya macam Nabi masa perang Badar semua, Nabi kena pergi, dia kena minta doa, ya Allah kata kalau aku tak menang perang Badar di 300 orang yang masa tu tentera kafir 1000 orang lebih. Dia memang, dan alatan dia pun macam very kuno, macam teruk. Yang the kafir tu very sophisticated, very equipped, very bagus kan. Tentera dia orang, well trained, well equipped. Nabi masa tu dia macam tak prepare. Dia kata kalau kali ni habis, memang habis orang Islam. Tapi the fact is, dia pergi kat situ dan dia minta. Ya, itu iyyaka na'budu. Kita kena buat dulu. You jump first dan Tuhan baru tolong. Dia kata, Tuhan tolong aku. Aku tak kaya ni. Aku nak jadi kaya. Then you have to jump. You have to make that effort. Tuhan akan make your so we have to. So apa yang kita nak minta kat situ? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku pada engkau, aku menyembah sebab aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. So basically, tunjuk aku ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ke arah jalan yang benar, because tiap-tiap hari kita membuatkan lebih daripada 200 keputusan. Nak aku tidur ke, nak aku buat YouTube ni ke, aku nak buat main bola ke. Those ada that implication. Jadi kita nak tiap-tiap kali apa yang kita buat keputusan tu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nak buat keputusan yang betul, yang Tuhan suka. Kalau kita terlari pun kita akan that straight path. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus yang macam mana? Jalan lurus yang orang dah sampai sebelah sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, ghairil maghdub, dan yang jadi orang yang Tuhan tak suka, dengan orang yang marah. Dalam dunia ni, orang Islam pun banyak orang Allah marah, ghairil maghdub. Dan jangan orang maghdubi 'alaihim waladdallin, ataupun orang sesat. Dan orang sesat ni kena setengah tu orang yang baik. Ramai yang sangat baik. Ramai yang sangat baik daripada Islam, tapi dekat sini Tuhan kata dia sesat. Sebab dia baik, kita tak tahu. Macam ada satu orang atheist yang jumpa, dia kata, why should we do good for the sake of any religion or established religion? Pada saya, dia tak faham sangat this concept. Kata, why can't we just do good for the sake of doing good? Baik je lah. Macam dia, masa tu dia memang ada cerita panjang ni. Dia memang dia sanggup jadi vegetarian pasal dia nak make this world more sustainable lah. Sebab meat-based consumption ni memang tak sustainable to the world. Jadi dia banyak consume water. Sebab saya cakap just live moderately. Okay, tak apa, itu panjang. Maksud saya kata, masa tu aku kenal ni, tak kisahlah Mr. J saya panggil. Banyak. Tapi saya cakap, kenapa kau tak boleh buat baik untuk kita bagi pada satu Tuhan yang logik ni, macam saya cakap,
yang menjadikan kita sedekat tak logik kat situ boleh ada, dan kita pasal we have that faith, kita buat baik. Apa rugi engkau buat baik, aku buat baik, tapi aku percaya pada Tuhan yang jadikan aku buat baik. Now, at least have 50 more % chance of me going to heaven. Boleh pergi syurga pasal aku percaya. Engkau buat baik juga. Tapi engkau buat baik, tapi engkau tak percaya pada Tuhan yang menjadikan kau. Jadi dia agak, of course kat situ again, apa salahnya? Jadi those yang biasa buat baik pasal kepada Tuhan yang menjadikan kita. Yang kalau kita kena semayang, tadi semayang 5 kali waktu, lepas tu kita nak puasa pun ditrain sebulan Ramadan. Okey, semayang puasa pun, outside Ramadan pun kita boleh puasa. Selain pada 5 waktu pun kita boleh semayang over and above. That's optional. Ini yang wajib kita kena buat. Sebagai satu masalah kita dekat dunia ni pasal nafsu. Hikmah puasa ni ini agak panjang. Okay. Sebab manusia dekat dalam dunia ni yang kita percaya Islam je ada setan yang bisik benda tak elok dan juga nafsu kita. Jadi masa bulan ni bila setan di lock up, kita dengan nafsu kita sebulan. Jadi untuk kita train nafsu, boleh tak kita train nafsu untuk buat baik? Dan macam nak kata ya, kalau kita buat jahat juga masa dalam puasa tu, chances are setan kena kurung, itu memang kita jahat lah, korang nak tahu. Sebab setan dah tak ada, itu nafsu kita tak boleh kontrol. Jadi itu satu bonus point yang Tuhan bagi untuk kita train, intensive workshop untuk kita. Mungkin ada lagi kebaikan kesihatan semua untuk puasa. Lepas tu kita bayar zakat. Dengan zakat pun 2.5%. Orang Islam ada macam-macam zakat, dan satu zakat yang penting ni macam ada satu yang Nas Daily dia cakap. Kalau semua orang yang saving zakat, ini yang dia punya minimum, siapa yang dalam masa setahun ada, I think 12,000 sekarang punya minimum amount yang kena zakat ni, dia saving, dia zakat 2.5%. Kita boleh collect 500 bilion untuk through semua orang yang miskin. Jadi duitnya boleh circulate. Ini lagi panjang lagi, nak cerita mungkin berjam-jam pasal the wisdom behind kenapa Tuhan bagi di saving. Bayanglah, ini yang Tuhan nak. Kata kebanyakan orang kaya raya ni pasal dia ada this interest ni, yang dia boleh sit on that and build a legacy. Ada duit berjuta, letak kat fixed deposit, dan anak cucu dia boleh hidup makan dekat situ, which is wrong. So bila ada macam ni, zakat tax on saving, so any idle money lebih daripada 12,000 dah kena tax. So that's the thing, untuk money to circulate daripada orang kaya ke orang miskin. Yang last sekali basically haji. Okay, zakat dan haji ni kalau mampu. Financially and haji physically. Kalau mampu sihat, pergi kat sana. Once in a lifetime untuk haji. Okay, masa agak mencemburui. Haji ni pada saya yang saya nampak is, macam saya dengan bini saya masa pergi haji 2017, satu benda yang kita orang susah adalah untuk meninggalkan anak. Selama sebulan tak pernah kita orang tinggalkan anak. Either one of us kena jaga anak. Tapi masa kat situ, dia mengingatkan kita tujuan hidup kita kat sini. Whether kita sayang anak kita macam mana pun, satu hari when the time come, Syarul, you got the call from your God, okay, you have to return to him. You have to go. So you have to leave semua anak kita siapa-siapa kat rumah. So kita pergi kat sana. Dan dekat situ dia orang berjuta-juta semua pakai baju kain tak bersulam, semua putih, semua sama. Kita tak tahu siapa menteri, siapa raja, semua sama di depan Tuhan. Itu nak menggambarkan the day of judgment untuk kita. Semua orang sama, kita akan. Jadi bagi kita, bagi sense of the end, untuk bagi sense of, untuk mengingatkan kita kenapa kita kat sini. Satu hari kita akan sama. In fact, dekat on the day itself, the day judgment, benda tu lagi teruk. Dia kat sini untuk mengingatkan kita. Dan basically dekat sini, semua yang kita punya that specific worship, 5 pillars of Islam, only takes about 5 to 10% of our daily time. Ya? Tapi benda tu is so important, so crucial, sangat penting untuk membagikan satu foundation untuk kita buat the balance 90% of our time. Jadi bila kita bekerja, bila kita tidur, kita berhubungan dengan orang, kita cakap, this always mengingatkan kita punya one purpose. Kenapa kita kat sini? Jadi kita tak akan menipu, kita cakap yang baik, kita jujur, kita hormati masa, work
itqan, professionalism. Jadi itu yang kita nak. Yang itu pun ibadah khusus, sembahyang, puasa, zakat semua itu is only about 5 to 10%. The balance 90% isu ibadat. Dan khusus ni 10% ni sebagai satu foundation untuk mengingatkan kita buat. Dalam Islam, apa benda yang kita buat adalah semua ibadah. Kalau kita tak buat benda yang tak elok, satu benda ibadah. It's also a point. Jadi di hidup kat dunia ni memang untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya point untuk kita bawa di on the day of judgment, untuk kita berjaya ke tak. Saya rasa itu, saya rasa tak ada macam, kalau kita tengok apa ruginya kita percaya, dan saya rasa saya dah argue tadi, is there anything to lose? Siapa Tuhan? Tuhan yang menjadikan kita, apa yang Tuhan suruh buat kita kat sini, Tuhan suruh kita percaya pada, dengan percaya pada Tuhan, suruh buat baik, ajak orang buat baik, larang orang buat jahat. Tapi kata kalau, so is there anything to lose from that? I think there are many things to lose kalau you rugi. Kalau you tak percaya ataupun you percaya Tuhan yang minta maaf, yang salah. So that's the thing. Itu tujuan hidup sebenar from Muslim perspective. Of course ada banyak persoalan lain, evil and suffering, betul ke Quran ini daripada Tuhan, kenapa orang ada macam-macam agama, was it that fair, dan macam-macam lagi. Saya akan jawab pada persoalan second chapter nanti. With that, terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga awak semua mendapat hidayah, mendapat petunjuk, guidance dan juga kekuatan untuk buat sesuatu yang baik. Dan saya doakan awak semua mendapat kebahagiaan, keterangan di dunia yang lebih penting lagi di akhirat nanti. I love you, 9 time. Thank you very much. Assalamualaikum.